السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita mengucap syukur sebagai terima kasih atas segala limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi rahmat, nikmat, kurniaan tak terhingga. Di antara yang terbesar sekali, ia menjadikan kita ini hamba-Nya yang beriman, lagi pula memeluki agamanya Islam, dan pula diikuti pula dengan bagai-bagai amal yang diberi taufik olehnya Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, syukur kita dan puji kita akan Allah Subhanahu wa taala, di antara lain dapat kita bertemu, dapat kita berkumpul di satu rumah yang mulia ini, dikatakan baitum min buyutillah, masjid diagakkan rumah Allah. Sandar masjid dengan kata rumah, sandar kepada Allah panggil rumah Allah, dikatakan idhafah litasrif, nak memuliakan. Kerana ini rumah tak seperti rumah yang dimiliki, rumah yang dimiliki oleh kita manusia. Kalau itu disandarkan rumah Allah. Baitum min buyutillah, seperti jugalah Kaabah yang kita keliling tawaf di sana dipanggil Baitullah, rumah Allah. Tidak memberi waham pun bahawa Allah itu di situ, di tempat tak ada waham pun, maka dipanggil rumah Allah, mulianya rumah itu. Sehingga seluruh penjuru alam mengunjung di sana dipanggil hajj, buat kunjungan. Demikianlah, selain pada di tanah haram, kita berada di mana-mana tempat masjidlah sebaik-baik bongkok ataupun bangunan. Khairul biqa masajiduha atau kama qala, sebaik-baik bongkok bangun ialah masjid-masjidnya. Jadi alhamdulillah, kita berkumpul, satu kelebihan di sisi Allah, berkumpul kita pula atas niat yang bersih untuk nak ambil intifa', ambil ifadah daripada ilmu pengetahuan mengenai dengan agamanya.
Maka mengikut pada malam ni bukan dalam bentuk apa dia ni soal jawab, dan bukan juga dalam bentuk ceramah, tapi permintaan daripada saudara dengan bentuk membaca kitab. Dengan itu kita pun mulailah sedikit masuk sebagai muqaddimah kitab dengan katanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ikhlasi fi ibadatihi wa rafa'a ahla ta'atihi wa khafada ahla ma'siyatihi. والصلاة والسلام على من لا بد لنا من الإيمان به والتصديق برسالته سيدنا ونبينا محمد الذي يجب علينا السمع والطاعة واتباع سنته وعلى آله الطاهرين من المؤمنين وأهل بيته وأصحابه ومن تبعهم الذين بذلوا نفوسهم ابتغاء مرضات الله وفضله ومغفرته. Itu kita laluan muqaddimah kitab. Kemudian kita balik kepada arti terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kita tidak terjemah kerana sangat maklumnya. Bismillah, dengan nama Allah. Allah itu Ar-Rahman, yang amat murah ataupun yang pemurah. Bila sebut perkataan pemurah, iaitu dalam artinya umum. Kemurahan Allah itu umum kepada sekalian makhluknya dan sekalian hamba-Nya, sama ada ia hamba itu yang beriman, yang percaya dengan dia bahawa ia adalah Tuhan sekalian alam, ataupun hamba-hambanya yang kufur, dia tidak percaya dengannya. Kemurahan Allah itu luas, melengkapi semuanya. Sebab itulah cuba kita lihat, kepada hamba yang derhaka pun dapat bagai-bagai kurniaan. Sekaligus kita nampak pada pandangan mata kasar ataupun pandangan zahir, sekaligus nampak yang kufur terlebih tinggi daripada yang beriman, mempunyai kekayaan terlebih tinggi daripada orang mukmin. Itu kita tengok secara kemurahan Allah, bukan arti kemuliaan di sisi Allah, kemurahan Allah. Hatta iblis alaihi laknatullah pun dapat kemurahan Allah, sehingga ia minta dengan daripada Allah supaya ia memanjangkan umurnya. Allah terima juga permintaan, sehingga kelanjutan umurnya sampai kepada tiup sangkakala yang pertama, baru ia mati. Allah terima. Ini semua ni kemurahan, bukan kemuliaan. Bukan kesayangan. Ini kemurahan. Sebab itu mana Ar-Rahman, terjemah yang pemurah ataupun yang amat murah. Manakala umum, ia amat murah dengan segala hamba-Nya, bahkan segala makhluknya. Rahmat Allah itu. Adapun Ar-Rahim, diterjemah
yang maha penyayang, ataupun setengah-setengah kita terjemah yang mengasihani. Nah, ada juga terjemah amat kasih sayang. Ala kulliha berlainan ibarat tuturan, tapi maksud hanya satu. Yani kesayangan Allah itu khas, tertentu dengan hamba yang beriman sahaja. Itulah. Sebab itulah dikatakan semua Rahman ambil daripada perkataan rahmah. Rahimah yarhamu rahmah. Rahmah mempunyai dua arti, yang am dan yang khas. Maka rahmah arti am itulah dikatakan kemurahan ataupun murah. Rahmah arti khas itulah arti sayang, kesayangan. Maka itu khas bagi orang mukmin. Sebab setengah-setengah hurainya dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah dengan segala hamba-Nya, sama ada yang beriman ataupun tidak, sama ada yang taat patuh ataupun yang derhaka. Umum kemurahan Allah. Oleh itu Allah Ta'ala berkatakan sebagai jaga, wala yaghurrannakum billahil gharur. Janganlah menipukan kamu oleh dengan sebab kemurahan Allah. Boleh yang menipu. Mana? Cuba kita tengok, terkadang orang yang derhaka kepada Allah tapi hidupnya dalam kemewahan. Nah, yang derhaka kepada Allah tapi hidup mereka di dalam ketenangan, kesenangan. Itu jangan tertipu dengan kemurahan Allah. Bila kemurahan Allah dia bagi saja hanya sekadar di dalam dunia ini. Bila di akhirat kelak tak ada tempat lagi. Nah, itulah ada pun makna Ar-Rahim, ialah Tuhan yang amat sayang, kasih sayang, ataupun dengan kata lain penyayang. Karena kesayangan Allah ini khusus. Sebab tu dipanggil kata dengan bahawa apa makna sayang? Dengan memberikan nikmat yang halus-halus, yang sulit tak nampak dengan mata kaca, mata kepala. Sebab itu setengah ulama mentafsirkan Ar-Rahman al-mun'imu bi jala'ilin ni'am, yang mengkurniakan dengan segala kurniaan yang besar-besar sehingga dapat dilihat dengan mata. Macam kaya, mewah, itu nampak dengan mata. Ini yang kaya, ini yang mewah, ini yang hidup dalam kesihatan. Itu apa yang kata nikmat dalam bentuk zuhir. Itu umum. Adapun makna Ar-Rahim ditafsir dengan Al-Mun'imu bi daqaiqin ni'am, iaitu yang mengkurniakan dengan segala nikmat kurniaan yang halus, tak nampak dengan mata kasar, hanya nampak dengan mata hati. Seperti apa? Seperti nikmat iman, taufik. Nah, itu nikmat tu tak nampak. Sebab tu kadang-kadang kita orang mukmin diuji dengan berbagai ujian. Sekaligus kita mai terasa duka. Bagaimana kita beriman tapi hidupnya susah. Ada kadang-kadangnya mari. Bagaimana kita beriman dengannya tapi hidupnya Allah kecemasan. Sekaligus. Tapi iman yang telah diberi oleh Allah itu nikmat yang terbesar. Karena dengannya lah membawa kepada amannya dunia dan akhirat kelak. Itu munasabah dengan iman. Mari asalnya iman, ambil daripada perkataan aman. Tengok di Kedah ini, sini Pulau kalau di Kedah dia panggil apa? Gelaran dia Darul Kedah Darul Aman. Enggak, aman tu kalimah Arab. Bila kita jadikan Melayu, apa aman? Cuba Melayu kan? Aman tak apa? Selamat Arab pula. Aman, amina ya'manu amnan wa amanan. Aman itu apa?
Santosa. Ya juga kan? Hingga kita namakan, gelarkan Darul Aman, negeri. Tapi banyak kita ambil Arab campur. Negeri. Kita nak kepada keamanan. Itu campur lagi. Kesantosaan, kesenangan. Maksudnya kata aman lah tu. Jadi perkataan aman itulah ambil dari situ dijadikan kalimah amanah. Asalnya amana. Iman asalnya iman. Maka ambil daripada aman. Sebab itu orang mukmin tak dipanggil mukmin kalau tidak ada iman. Dengan sebab ada iman panggil mukmin. Maka orang mukmin orang yang bersifat dengan aman. Aman. Maka aman di situ di dunia terkadang zahir, terkadang tak zahir, tapi sudah jadi pastinya bila orang ada iman, pasti amannya di akhirat. Waktu kata ni nikmat ini dengan secara halus, mata kasar tengok tak nampak, tengok dengan mata hati. Dia apa yang rahim, Allah yang amat kasih sayang, yakni hanya dengan hamba-Nya yang beriman. Itu kesayangan Allah. Dengan dia sayang, dia beri iman. Taufik dapat beriman, di samping iman pula taufik lagi memberi amal soleh. Itu semua tu halus. Dia panggil nikmat yang halus. Dengan amal soleh pula diberi taufik lagi dengan ikhlas hati. Maka semuanya itu sebab bagi diterima Allah, aman di akhirat yang ternyata. Terkadang di dunia pun aman, tapi kurang nyata lah. Itulah makna Ar-Rahim. Ingat kita sebut selalu dah, Bismillahirrahmanirrahim, sebut semua. Dan kita pula dijadikan amal harian lah. Ikut bergerak kita, disuruh kita tu mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Paling kurang Bismillah. Tengok nak minum, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bila terjemah dengan nama Allah. Kalau kita buang ke lafaz ismi, billah, tinggal banyak tu. Sekarang ada ismi, bunyi bismillah. Cuba kita buangkan ismi, tinggal billah. Terjemah pun bunyi macam mana? Tadi dengan nama Allah. Bila kita buang nama dengan Allah, tu kita orang mukmin hidupnya dengan Allah. Tapi sekaligus tak boleh sebut begitu, jadi keliru. Kita hanya dengan Allah. Tengok, nak minum dengan Allah, tapi bismi. Nak naik ke neraka, bismillah. Kan? Nak tidur, bismillah. Nak pakai itu, pakai ini, bismillah. Arti hidupnya dengan Allah. Maka sebab itulah kadang-kadang dunia buat sebab bagi kita tu lalai. Nak makan, nak minum, nak tidur, dengan tidak ada bismillah. Itu apa lalai. Maka dalam itulah agama kita selain daripada ajar ke hukum hakam, ajar juga dari segi adab. Itu dia bismillah. Maka itu bagi orang mukmin je yang ada begitu. Tak begitu? Kita orang mukmin yang ada ajaran begitu. Tapi nampak kecil saja, tapi jangan besar artinya. Bismillah. Lepas tu ditamat alhamdulillah, puji. Senantiasa dengan Allah, puji Allah. Itu mana kata kita orang mukmin. Maka itu masuk dalam hamba-Nya yang disayang oleh Allah. Sebab dengan sayang Allah lah menjadikan hamba tu yang beriman. Adapun tidak ada iman tapi kemurahan sama je. Kita orang mukmin makan, orang bukan mukmin pun makan juga. Kita tidur juga. Ada kenderaan juga. Mewah kan? Atau kata kemurahan. Sebab tu jangan tertipu kita dengan kemurahan Tuhan. Baik, itu asal makna Bismillahirrahmanirrahim. Sebab tu ulama dalam berbicara ke Bismillah ini sangat panjang. Setiap bagai ilmu. Kalau saraf pun cara ilmu saraf kaitan dengan Bismillah. Cara nahu pun sakut Bismillah. Cara nahu
Cara fiqh, cara bismillah, cara ilmu fiqh, usuluddin, tasawuf, bercara. Dan dari segi cara badilat, kelebihan bismillah pun panjang lebar percaraan bismillah. Kan? Hingga sampai kata setengah ulama, segala makna bagi kitab-kitab yang dulu terkandung isi kandungan di dalam makna bagi Al-Quran. Dan makna segala ayat Quran terkandung dalam makna bagi surah Al-Fatihah. Masya Allah. Maka dalam surah Al-Fatihah mengandungi makna dalam bismillah. Cuba tengok, betul Allah huraiannya begitu panjang. Begitu Ar-Rahman huraiannya panjang. Ini itulah lebih dan besarnya bismillah. Lepas tu kita ikuti dengan puji Alhamdulillah. Artinya puji-puji itu hanyalah tertentu ia bagi Allah. Kalau terjemah harfan biharfin, terjemah salinan bahasa saja, sekadar alhamdu, puji itu lillah, bagi Allah. Itu sekadar terjemahan. Tapi di samping terjemahan itu ada pula mengisikan arti, iaitu puji itu. Itu masuk ke akar dua tu. Isyarat kepada apa? Puji itu. Kita nak ulang perkataan puji itu menunjuk atas banyak bagai itu. Puji itu banyak bagai. Bukan hanya satu bagai, bukan hanya satu macam puji itu. Sebab tu dikatakan alhamdu, kalau kamu jika di ilmu ke faedah dia panggil isim jenis. Alalam jenis ataupun alalam lil ahdi orang mengaji kaedah. Maka puji itu artinya kita reti daripada kata puji itu. Setengah-setengah kitab Jawi, kitab Melayu terjemah segala puji itu. Berkata segala puji itu. Ini tak kita ulang, puji itu. Semua tu nak menyatakan bahawa puji itu bukan satu bagai. Sebab tu ulama membahagikan puji itu beberapa bagai. Satu bagai Allah pujikan dirinya. Allah sendiri pujikan dirinya. La ilaha illa ana Allah, la ilaha illa ana. Itu orang panggil dalam istilah panggil puji qadim bagi qadim, tu bit namanya. Satu bagai Allah puji diri dia sendiri. Yang kedua, Allah puji akan makhluk dia. Dipanggil puji qadim bagi hadis. Seperti di antara kita selalu dengar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sedangkan semua makhluk dia, tapi dia puji demi sungguhnya telah menjadi kami, ini Allah, akan manusia. Laqad khalaqnal insan, jenis manusia ni kami menjadikannya fi ahsani taqwim, pada seelok-elok bentuk kejadian. Tengok dia puji. Dia puji siapa? Puji manusia kita ni. Sedangkan kita ni satu makhluk dia puji. Maka kepada Allah yang puji, Allah tu qadim, puji akan makhluk dia. Kepada puji qadim bagi hadis. Dua bagai. Yang ketiga, kita sama kita duk puji antara satu sama lain. Allah si Khalid ini seorang yang bagus. Si Muhammad itu orang yang baik hatinya, orang yang murah hatinya. Mana yang memuji makhluk, juga yang kena puji pun makhluk. Tu pula bagai yang tiga panggil puji hadis bagi hadis. Tiga. Yang keempat, puji hadis bagi qadim, iaitu kita hamba puji Allah. Tengok apa ni? Kita minum air, alhamdulillah. Kita jaga daripada tidur, alhamdulillah. Paling kurang tidak tarik lagi lah, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Semua tu pujikan Allah. Arti yang memuji kita hamba, puji akan Allah yang qadim, panggil puji hadis bagi qadim. Tu empat bagai.
Iaitu puji qadim bagi qadim, puji qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Itu 4 bahagian. Itulah kata puji-puji itu ataupun segala puji itu. Ini segala puji, segala bagai puji yang 4 bagai itu lillah. Apa lillah? Hanyalah tertentu ia bagi Allah. Apa arti? Maknanya puji sebut baik itu hanya tertentu bagi Allah. Sama ada kita puji sama kita pun kembali kepada Allah. Sebab apa? Sebab kita puji si Khalik. Khalik makhluk Allah. Kita puji Allah, selalu puji Allah tu. Allah pujikan kita makhluk dia, klik pada dia. Apalagi dia puji tu diri dia sendiri. Semua tu kembali bagi dia. Semua tu hak dia. Sebab itulah kita sesama kita nak puji semata terpuji tak boleh. Terkadang diharamkan puji sesama makhluk jika membawa kepada ujub, riak dan sebagainya. Bila hati yang tak bersih dan dia kerja melakukan kezaliman, kejolian, kalau kita puji dia nanti membawa pada bertambah lagi zalim, bertambah lagi angkuh dan riak sebagainya, maka haram di atas kita itu puji. Sebab apa? Sebab puji itu hanya bagi Allah. Itu makna dia. Telah kita mengaji pula bab puji situ, dia ada huraian panjang pula di situ. Itu dikatakan tertentu ia bagi Allah. Kalau yang mengaji kaedah ini isyarat kepada lam pada lillah, dia panggil lam lil ikhtisas. Dia mengaji kaedah hanya tertentu bagi Allah. Dan boleh juga dibawa begini, puji-puji itu kepunyaan bagi Allah. Dia panggil lam lil milk, kepunyaan Allah. Sebab itulah kita kalau kepunyaan Allah kita nak puji, kalau Allah Ta'ala larang kita puji, salah kerana bukan kepunyaan kita. Hanya kepunyaan bagi Allah. Lillah makna lil milk, lam lil milk. Satu lagi boleh juga maknanya puji-puji itu asal ni tertentu ia bagi Allah, ataupun puji-puji itu hanya milik bagi Allah. Satu lagi dia panggil lam lil istighfar. Puji-puji itu yang berhak bagi Allah, yang lain tak ada hak. Sebab tu bila kita mengaji bab puji, hukumnya terkadang puji itu disunatkan, terkadang puji itu diwajibkan, terkadang puji itu diharamkan, terkadang puji itu dimakruhkan. Itu mengaji bab dia pula situ sebab hukum dia bagi. Baik, tu kita faham arti dia dulu. Sebab tu kelima ni selalu ada di kita. Nak makan, nak minum, bismillah. Setelah sudah, alhamdulillah. Ni paling kurang. Baik. Bila sebut Allah, munasabah di sini dengan kita akan bicara ni, allazi amarana bil ikhlasi fi ibadati. Allah yang dipujikan tadi ialah Tuhan yang telah suruh ia akan kita, siapa kita? Segala hambanya. Dia panggil ngaji kaedah, dia panggil badal. Yang telah suruh ia akan kita, yakni segala hambanya tu. Suruh apa? Suruh dengan ikhlas. Di mana? Banyaklah di antaranya dalam ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlisin. Tu orang mengaji kata isim wasah daripada ikhlas. Akhlasa yukhlisu, ikhlas. Isim fa'il kata mukhlis. Mukhlis. Bila orang yang bersifat dengan ikhlas, seorang itu panggil mukhlis. Bila ramai kata-kata jamak mukhlisin, maka Allah Ta'ala kata wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Mukhlisina lahuddin. Tu kita disuruh ikhlas. Tengok arti dulu apa ikhlas, yakni bersih hati pada ibadat akan Allah itu. Bersih. Ya, kadang-kadang ni kita buat dalam bentuk ibadat, umpama solat kita panggil sembah.
Maka maksudnya sembahan, tapi gitu kan sembahyang. Nah, kita tengok sembah dengan bentuk kaifiat yang tertentu. Kita adakan qiyam, berdiri betul. Kita adakan rakaat, tunduk. Kita adakan pula kembali i'tidal. Kita ada pula rupa sujud. Kita ada pula rupa duduk. Ini ada riwayat mengatakan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkatkan ke langit, dipanggil apa dia? Uruj, Mi'raj. Kita masuk Mi'raj. Ketika dia diangkat ke langit, ada riwayat kata dia tengok amal-amal malaikat. Ada malaikat ibadat kepada Allah dengan qiyam, berpanjangan, berselama-lama qiyam. Ada setengah malaikat ibadat dengan rakaat, sepanjang-panjang. Ada setengah malaikat tu ibadat dengan sujud, tak akak-akak. Patut ada riwayat kata akak ketika Nabi beri salam sallallahu alaihi wasallam, akak jawab sujud Allah. Itu kata hikmat tengah padanya kita disujud 2 kali. Yang lain sekali rakaat hanya 1 kali dalam 1 rakaat kan. I'tidal hanya 1 kali. Malaikat sujud 2 kali. Ada katakan hikmat, walah banyak lagi hikmat-hikmat, ini 1 katanya. Jadi marilah kita rindu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin suka bahawa umat dia ada ibadat macam tu. Rakaat ada, sujud ada. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi diterimakan, lalu diwajibkan solat. Dengan solat cuba tengok, dalam 2 rakaat solat ada cukup. Ya, ada cukup. Perbuatan malaikat hak qiyam, kita jadikan qiyam, berdiri betul. Kita ada tunduk, kita ada pulaknya sujud, kita ada pula duduk, baca tahiyat, hak duduk secara wajib, duduk antara 2 sujud atau duduk. Jadi rupa duduk, rupa berdiri, rupa rakaat, rupa sujud ada terkandung dalam solat. Dan lagi pulaknya hak lain campuran lagi, rupa bentuk puasa pun ada dalam solat. Tengok bila takbir Allahu Akbar, ihram. Seperti ihram haji kan. Bila nawaitul hajja wa haramtu bihi lillah, haram beberapa perkara yang halal sebelum. Itu bila kita takbir Allahu Akbar, ihram, dipanggil takbiratul ihram. Sebab takbir haram beberapa perkara. Haram bercakap-cakap kan, selain pada bercakap dengan Allah, munajat dengan Allah. Atau ada rupa bentuk puasa, ada untuk menahan diri ada. Bahkan kemas lagi haram daripada bergerak-gerak daripada apa, kecuali darurah tu lain, hak istisna. Tengok rupa solat, rupa 2 rakaat tapi meliputi. Dan bacaan ada macam-macam, dengan doa lah, dengan tasbih lah, dengan takbir lah, dengan tahmid, dengan tahlil, cukup dalam solat tu. Dengan syahadah lah, Allah Masya Allah dah. Sebab tu bagi orang yang zauq tugas Allah, seronok dengan sembahyang. Bila masuk dalam sembahyang dia seronok. Hingga diriwayatkan setengah-setengah orang yang apa ahlillah, al-arif billah, siapa dia pesan kepada anak-anak, kalau kamu nak menghingar bangat, ada hingar bangat, kalau kamu nak hingar bangat, nak geger kata jelas, nak berbising-bisingkan, tu. Kalau kamu nak bising, kamu nak sukaria, nak melaung-laung kata gila, mu tunggu nanti ketika aku sembahyang. Jauh berbeza dengan kita. Kita nak sembahyang tu mati tali telefon tu, tutup semua. Kanak-kanak jangan gegar, jangan bising. Kami nak solat ni. Sebab apa? Dan kalau bising solat kita tak tahu berapa rakaat lah, apa dah baca. Kita je begitu, jadi sibuk dengan bisingan tadi. Tapi bagi orang tu dia pesan, dia kata kalau mau nak bising nanti ketika aku solat, bila aku takbir Allah halal lah. Soalnya aku tak sedar apa yang kamu lakukan. Sampai kepada tahap tu. Itu kurniaan Allah lah. Kita nak buat tak boleh. Kita nak buat. Tak boleh, bukan buat. Itu kurniaan dari Allah. Itu dia. Baik.
Hanya tentu bagi Allah Tuhan dia telah suruh iakan kita, yakni segala hamba-Nya tu dengan ikhlas, yakni bersih hati pada ibadat akannya. Dia terkadang tengok tak, ada lagi orang buat merupakan solat, merupakan sujudkan Allah, merupakan rokok membesarkan Allah, merupakan saja, tapi dalam tidak pun seperti solat orang-orang munafikin. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beratus-ratus, bukan hanya berpuluh, beratus-ratus sampai 400 ada. Tapi tengok, capur sekali perempuan lah. Nah, tengok solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mempura-purakan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Bukan bangun dengan keadaan hatinya suka dak. Kerana mereka tak percaya, mereka syak dan ragu apa yang dibaca oleh Muhammad bukan kalamullah, rekaannya saja. Tapi tak berani nak menzahirkan begitu, hanya menzahirkan asyhadu an la ilaha illallah. Tengok, menzahirkan wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka selalu melengah-lengahkan dengan solat. Bila tak diperhati, mereka selalu mengelakkan daripada solat. Bila memberi unang yang begitu ketat, solat. Siapa tidak hadirkan solat atau kami akan dibakar rumahnya. Penuh main solat. Itu di zaman Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam ada begitu. Tapi kita nasib baik walaupun kita jauh daripada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga-moga kita tidak ada begitu. Hanya kurang dari segi kekhusyuan gitu ya. Tak ada masa pura-pura atau tidak tak pergi terus masjid itu. Tidak tak sembahyang selalu dah begitu. Tak ada kata mempura-purakan. Paling kita kata paling kurang sembahyang juga kerana takut ke ayah pada tu. Kalau kamu tak pergi nanti ayah akan pukul. Maka selalu pergi kerana takut ke ayah. Itu pun bukannya selalu begitu. Tahap pertama. Ada pun munafiqin hingga seterus. Allah na'udzubillah min zalik. Inna Allah yang kuasa. Yang kuasa. Duduk dalam rupa ibadat dah. Dalam rupa solat dah, tapi hati tak terima lagi. Allah kerahnya. Tapi kita nasib baiklah, kita umat akhir zaman, walaupun katakanlah nipis keadaan kita ni, tapi masya Allah Tuhan jadi kukuh iman kita. Itulah alhamdulillah, syukurlah. Baik. Semoga-moga Allah Taala membersihkan hati kita. Dengan ikhlas dalam ibadah hanya lillah tahap pertama. Orang tinggi lagi naik pada billah. Tahap dulu lillah, jangan li ghairillah. Bagaimana mulut tu pada kata dah usalli fardul maghribi 3 rakaatin adaan, sama ada imaman ke makmum lillahi taala kan, ada hujung. Itu dari segi lidah. Maka ucapan tadi masuk maknanya di dalam. Bukan hanya di lidah lillahi taala. Nawaitu shawma ghadin an ada lillahi taala. Lillahi taala tu lidah. Tapi yang tu lidah dia punya berkata begitu, tapi makna lillah juga duduknya di hati. Itu ikhlas di sini kan. Baik. Allah perintahkan dan telah angkat ia wa rafa'a ahla ta'atihi. Puji itu hanya bagi Allah, tentu bagi Allah Tuhan yang telah angkat ia akan darajat segala ahli taatnya, ahli taatkan Allah. Allah janji akan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul kitab walladzina utul ilma darajatin. Tengok, secara umumnya orang mukmin Allah angkat darajat. Secara umum, belum tilik kepada keilmuan, keikhlasan, belum tilik lagi. Orang mukmin Allah angkat darajat. Maka angkat darajat nasbah orang mukmin ni terkadang kita tak nampak. Jadi ada iman tu terangkat dah. Al-Islam ya'lu. Dia ada punya Islam dah tinggi. Tu, maka ini nikmat yang kita tak nampak. Mengikut bagaimana tadi, apabila masuk Isyak, minta laluan azan. Selepas tu kita sambut. InsyaAllah ta'ala kita berhenti sekejap untuk laluan azan.
share kan? Sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا حي على الفلاح لا حول ولا قوة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف ومعافى المقام محمود الذي Ya, kita sambung. Dan telah angkat ia akan darajat segala ahli ta'atnya, ahli ta'at akan Allah, dan merendah ia Allah akan segala ahli maksiat dan derakanya. Sebagaimana Allah firman dalam surah Al-Waqi'ah, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah." Ya, dalam surah tu ayat pendek. Apabila berlaku waqi'ah, salah satu daripada nama kiamat. Hari kiamat mempunyai berpuluh-puluh nama dengan ditilik kepada apa yang berlaku padanya. Hari kiamat iaitu yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tilik kepada bila ditiup sangkakala semua yang mati setelah dimenumbuh oleh Allah akan jasad-jasad belum dimasuki ruh,
apabila Allah perintah kepada malaikat Israfil alaihissalam dengan tiup sangkakala nafkhah yang kedua, maka segala roh keluar daripada sud tadi menuju kepada jasad masing-masing. Apabila roh termasuk dalam jasad, maka faizahum qiyamun yanzurun, bangun. Itu panggil hari qiyam. Qiyam kita panggil berdiri tu. Dalam semaknya ada qiyam. Apa qiyam? Berdiri, bangun. Kalau kita duduk bila qamat makna membangunkan, mendirikan, bangun kan, atau qiyam panggil qiyam, tapi ditambah kata qiyamat. Maka hari kiamat juga panggil waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Nama daripada satu hari kiamat nama waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Berlakunya hari kiamat itu tidak dusta. Sebab itu oleh sebab siapa yang mendustakan, siapa yang tidak percaya, siapa yang membakit bohong, kata ni bakit bohong akan kiamat itu berlaku, yakni tak akan berlaku kiamat, tak terima berlakunya kiamat. Itu orang panggil sudah mendustakan ayat Allah. Maka orang yang membakit bohong ayat Allah mana mendustakan Allah. Sedangkan Allah itu dia tidak cakap malaikat semua tu benar. Sebab tu kita kata sadaqallahul azim. Bila baca seayat, dua ayat, apalagi surah, bila kita nak berhenti pada Quran, sadaqallahul azim. Kita orang mukmin senantiasa mengaku dengan penuh-penuh hati bahawa Allah itu benar. Tiba-tiba Allah raya kata kiamat itu tidak ada dusta berlakunya. Tiba-tiba tak mungkin berlaku kiamat, tak boleh jadi. Itu apa yang mendustakan Allah. Sebab tu dihukumnya kufur. Sekalipun baik dalam benda lain, tapi bagi tak percaya tetap adanya kiamat, maka pergi kufur. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Apabila berlaku hari kiamat, tubik lagi dua nama pula, khafidatun, rafi'atun. Nama hari kiamat juga hari khafidah. Hari kiamat juga nama hari rafi'ah. Apa khafidah? Khafat makna merendahkan. Dari pangkat tinggi jatuh pangkat, dari tinggi jatuh tempat rendah. Itu panggil hari kiamat hari khafidah. Apa? Merendahkan, menjatuh ke orang yang tinggi semasa di dunia. Bila kufur dengan Allah akan rendah. Sehingga disandar ke hari kiamat lah hari yang merendahkan orang yang takabur dan sombong di dunia. Tak kala sebab berlaku kiamat zahirnya kerendahan, diisnad kepada hari yang merendahkan. Lagi rafi'ah. Nama kiamat juga rafi'ah. Apa rafi'? Rafa'ah makna mengangkat. Hari kiamat juga mengangkat ke orang yang beriman, yang zahir hina di dunia, angkat tinggi di akhirat. Maka hari kiamat nama hari rafi'ah. Maka dalam ketubah kita buat rafa'a ahla ta'atihi wa khafadha ahla ma'siyatihi. Oleh itu kita relakan, kita redakan apa yang berlaku. Sebab Allah tidak melakukan sia-sia. Semua Allah melakukan ada faedah. Ini perasaan, cerita perasaan setelah 2 tahun kita putus. Daripada datang ke Malaysia ni, bila mari kali ini perasaan rasanya tak seperti beberapa kali yang telah lalu. Jadi rasa lain lah. Jadi rupa-rupanya sebab berlaku Covid ni satu ibarat selain pada Covid yang mencemaskan, yang menyusahkan pada zahir, tetapi menyucikan ada mengandungi. Rasanya suci, mari itu rasa luar biasa lah. Tak seperti main bahasa Allah, Masya Allah. Ni betul tengok di segi hikmat Allah kan. Tidak. Tapi bagi orang tak faham tu, malah ingat. Malah ingat. Kalau berlaku pula tak mau ingat. Dia kena duduk dalam rumah terkurung macam dalam penjara. Kata macam-macam lah.
Tapi bila tengok di sudut hikmah Allah berasa suci bersih dan fikiran kita terasa lain. Seolah-olah kita Allah hidup semula, hidup baru. Pada adatnya kita mati. Pada adatnya tak temu dengan soalan. Tapi Masya Allah, ini terasa lain, hati pun jiwa pun berubah. Ini mana kata Allah buat sesuatu ada hikmah. Sama ada kita dapat, tak dapat, itu soal kita lah. Allah beri taufik, tak taufik itu. Baik. Inilah satu daripadanya nama kiamat, nama khafidah, merendahkan akan segala ahli maksiat dan neraka. Ni kata rahmat tadi tu. Rahmat antara kata nikmat yang halus, kita tengok tak nampak tu. Bagi orang mukmin ini dia nikmat. Akhirat akan diangkatkan. Walaupun dipandang hina di dunia, dipandang rendah di dunia, bila akhirat bahkan mula daripada mati terangkat naik. Masya Allah, ini keyakinan kita dah ada kan? Kita orang mukmin yakin dah begitu. Baik. Itulah maknanya dalam Allah. Wassalatu wassalamu ala man la budda lana min al-iman bih wa at-tasdiq bi risalatihi. Artinya dan mudah-mudahan, itu terjemahan nak menyatakan kata orang panggil khabariyah lafzan du'aiyah maknan. Susun kata-kata dalam membentuk beritahu, tapi dari segi maknanya ialah memohon. Kalau susun yang mengaji keadaan as-salatu muqtada ala khabar, maka jumlah daripada jumlah khabariyah dalam mengaji kaedah, maknanya bentuk cerita. Rahmat itu turun bukan dalam maknanya cerita begitu, maknanya berdoa. Lalu berarti mudah-mudahan, makna begitu. Sebab kita ada sallallahu ala Muhammad, bukan nak cerita kata telah selawat, telah bagi rahmat oleh Allah, bukan mana nak cerita begitu. Maknanya ya Allah turunkanlah rahmat ke atas penghulu kami. Dia panggil khabariyah lafzan du'aiyah maknan, orang panggil dalam mengaji kaedah ilmu balaghah. Bab terjemah dan mudah-mudahan rahmat Allah wassalam dan selamat. Selamat tu kelima Arab tu. Bila kita Melayu ke betul apa selamat tu? Selamat ni Melayu kita betul apa? Kita nak pada aman santosa tadi. Selamat sejahtera kan? Sejahtera. Tu. Mudah-mudahan rahmat Allah dan selamat sejahtera serta ta'zimnya, serta membesarnya ataupun mengagungnya itu mudah-mudahannya turun keduanya. Apa dia? Rahmat dan selamat itu mudah-mudahan turun keduanya atas mereka. Mereka mana? Yang tak dapat tidak bagi kita ni, kita sekalian umat sekalian hamba, daripada beriman dengannya, daripada percaya dengannya, dengan mereka itu, dan membenarkan dengan kerasulannya, kerasulan mereka itu. Tak dapat tidak, mesti kita kena beriman percaya dengan kerasulannya. Siapa itu dimaksudkan man la budda lana minal imani bih? Badal ataupun atas bayan yang mengaji kaedah. Sayyidina wa nabiyina, ialah mereka akan dia tak dapat tidak kita kena beriman percaya tu, ialah penghulu kita. Kita ni kita dah panggil Tok Ngulu. Tok Ngulu ni panggil ketua lah tak? Yang memimpinkan kita. Di satu kampung, satu bandar ataupun daerah mana dia ada ketua, pemimpin dengan nama tu macam-macam panggil lah. Pemimpin daerah panggil ini, pemimpin mungkin kampung panggil ini, pemimpin yang terbesar sekali panggil lain-lain panggil kan. Maka dengan umumnya ialah sayyidina, penghulu kita, iaitu mereka yang ditumpukan kepadanya pada segala hajat. Itu panggil man yubza'u ilaihi 'inda syada'id, ketika kecemasan orang tumpu kepadanya, orang carilah dia panggil tuk ngulu. Sebab tu kalau kita jadi tuk ngulu, jadi pemimpin apa saja, mesti kita kena sanggup tanggungjawab kan.
Kalau semata-mata kita nak jadi, nak ambil kenamaan saja tapi tak tanggungjawab, itu salah, dalam kiraan salah. Begitulah akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kan. Maka penghulu yang terbesar sekali di sisi Allah, bahkan siapa dia? Ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ia memberi penyata selalu dah Allah tak ada izin suruh dia beritahu pada umatnya, ana sayyidu waladi adam yaumal qiyamati wala fakhra. Tu dia istihad. Karena Allah suruh dia menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Dan adapun nikmat kurniaan Tuhan kau berikan kau ya Muhammad, fahadis, engkau ceritakan, beritahu. Maka dia pun berilah tahu, anak aku, saya ni, kata dia, sayyidu waladi adahu. Gamai umumnya, aku adalah pemimpin, penghulu bagi semua anak cucu Adam. Meliput habis. Sama ada orang beriman dengannya, tak beriman pun wakil ia begitu. Sama ada orang percaya dia, deraka ke dia pun, tak mengaku kata dia rasul pun, wakil begitu. Ya akhirat esok nyata bakal cari dia. Ya, dalam hadis sebut panjang, hadis syafaat tu panjang sebut kan. Bila hari kecemasan yang begitu cemas, marilah satu terfikir kepada tokoh-tokohnya. Kita tak sudah diam begini, kena carilah orang yang untuk syafaat, minta pertolongan bantuan daripada Allah untuk berpindah daripada sini. Sama ada walaupun pindah ke neraka, puasa pindah daripada sini, cemas sangat ni. Nak cari siapa? Allah ilhamkan cari Adam lah, menasabahkan dia Abul Bashar, dia bapa segala manusia, cari dia, sepatutnya kita anak cucu. Jadi Allah tidak ilham kepada cari Muhammad selalu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa tu nak menzahirkan kelebihan Muhammad tu, seolah pergi buka cari hal lain dulu. Agak-agak kata yang ni boleh tolong, tapi bakat kita cari nak boleh bertemu tu juga Allah bukannya setahun dua, kata dah riwayat. Kemudian bila bertemu sudah ada, Nabi Adam alaihi salam tak sanggup. Tu dia, tak sanggup. Lastu laha, bukanlah aku tanggungjawab mengenai ini. Nafsi, hanya aku nak bawa diri saja. Maknanya pelepas diri tak sanggup lah, kerana besar sangat kerjaannya. Lalu hawalah, orang tadi panggil perala. Sini panggil mana? Panggil tak perala, mungkin pada yang tu lah. Peralih. Tadi panggil peralih pun panggil, perala pun panggil. Tapi kalau peralih macam gini, ni gelar cawan di sini, peralih, perhalihkan, pindahkan. Tapi kalau masalah orang ni minta betul lagi, kamu pergi minta dengan si Khalid tu lah, orang panggil, tadi panggil perala lagi. Kita panggil peralih orang tadi situ. Kalau peralih macam ni lah, benda ke benda, peralih daripada tempat kepada satu tempat, perhalihkan. Tapi kalau orang main minta tolong kita, ginilah mungkin minta tolong si Khalid lah, tak apalah aku suruh Khalid, dia panggil perala. Tadi panggil gitu. Kalau bab hutang kat orang panggil hawalah, kait dengan dia fiqh bab hawalah. Kita lekat hutang si Khalid, si Umar lekat hutang kita. Manakala si Khalid mai minta hutangnya, hutang dia di atas kita, dia mari. Bila mari minta, kita lekat hutang dia 10,000. Maka dia mai minta sampai masa kebetulan juga si Umar lekat hutang kita lebih kurang 10,000. Kita kata ginilah, Khalid mau pergi sama si Umar, kerana Umar lekat hutang aku 10,000. Dah sampai masa, maka kamu diminta sanalah. Dia kata tak apa. Nanti panggil hawalah. Orang tanya panggil perala. Faham bahasa lah. Sini panggil halih juga, peralih juga. Itu dia. Faham bahasa lah. Jadi kembali pada cerita tadi, bila Adam tak sanggup, dia peralih. Tengok sini peralih pergi kepada Nuh. Peralih kepada Nuh. Bila cari pula, bila berjumpa dengan Nuh alaihissalam, Nuh juga kata lastu laha. Mana syafaat ini
pertolongan bukan tanggungjawabku. Lastulah nafsi bawa diri dia. Panjang lagi ceritanya, cuma kita ringkaskan. Peralih pula dia kepada dia cari Ibrahim lah. Tu hak tunjuk tu tokoh-tokoh saja tu, ulul azmi kalau kira. Bila pergi sama Ibrahim juga begitu jawab juga, lastulah nafsi royak kerana beberapa alasan, beberapa dalilan dia tak terima. Peralih pula kepada Musa alaihissalam. Tu orang tokoh saja tu, ulul azmi. Juga Musa pun begitu tak sanggup, perala pula kepada Isa alaihissalam. Tengok dia jadi panjang ceritanya, filem dia jadi panjang. Lepas pada tu habis dah. Sebab apa agapan orang Nasara dia mengagung ke Isa. Agapan orang Yahudi dia mengagung ke sangat kepada apa dia Musa. Dan semua itu iktiraf bahawa Ibrahim nenek moyangnya. Dan juga iktiraf kepada Nuh, kerana Nuh sebagai gelaran Adam Tsani. Kerana anak cucu Adam sebelum tu bermelium-melium kan sudah dibinasakan dengan tufan kan. Maka mulai daripada Nuh lah, daripada keturunan Nuh lah, daripada Sam, Ham, Yafis, tu jadi ke anak cucu yang berjuta-juta milion pula. Soalannya Nuh, Adam, Tsani. Tapi bila mereka yang sebegitu tokoh-tokoh sepatutnya boleh syafaat, mereka juga semua peralih. Tak sanggup. Bila sampai kepada Isa, diperalih pula kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alaihim wasallam. Bila pergi sama Muhammad kata ana laha. Yang lain lastu laha. Ana laha ummati. Akulah. Syafaat ini akulah. Ummati, semua umatku. Tengok. Di situ semua ahli mauqif, ahli masyarakat kena Muhammad dia semua. Okey semua Muhammad ni. Tapi tak ada ni yang dulu tak okey Muhammad. Kena habis kena, tapi apa boleh buat? Kena di tempat yang sudah tertutup itu. Apa lagi boleh buat? Sesal segala sesal. Maka Muhammad lah, sebab tu dia ijtihad di dunia ni. Dia kata ana sayyidu waladi Adam. Dia kait dengan yaumal qiyamah. Sebab apa dia kait dengan yaumal qiyamah? Kerana hari kiamat dapat nyata kata dia sungguh pemimpin. Tapi di dunia ini tak nyata, sebab tu banyak orang tak mengaku ke dia. Lalu dia kait yaumal qiyamah. Adapun dari segi waqi', dia sayyidul waladi Adam dunia akhirat. Tapi dunia tak nyata. Banyak orang tak percaya, maka di akhirat nyata. Lalu dia kata yaumal qiyamah. Bukan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pemimpin di akhirat saja. Dunia pun. Tapi dia kata yaumal qiyamah. Lepas tu dia kata pula wala fakhra. Apa wala fakhra? Tidak satu tafsir kata tidak ada kemegahan yang lebih megah daripada ini. Inilah yang paling megah sekali. Setengah tafsir begitu. Setengah tafsir kata wala fakhra, yakni aku cerita yang demikian bukan aku nak tunjuk megah. Aku nak beritahu kata kelebihan Allah Taala bagi kepada aku, itu dia. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Itulah nyata kata Sayyidina wa maulana, dia juga Sayyidil Mursalin, Sayyidil Anbiya, Sayyidil Khalqi. Nyata. Jadi Alhamdulillah kita diberi taufik beriman, tak ada syak, tak ada ragu bahawa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nasib ini apa yang kata kesayangan Allah beri kita taufik boleh beriman ni. Dengan tak ada syak, tak ada ragu, ya kok Muhammad ni Rasul, ya kok Quran ni kalamullah, kok Quran. Tak ada sedikit pun. Masya-Allah, ini nasib baik. Walaupun kita berkurangan dari segi pekerjaan amal ibadat itu, walaupun begitu, tapi dari segi asas tak ada sedikit pun bergoncang ataupun bergoyang kata gila. Itu dia. Masya-Allah, penikmat. Maka kita doakan semoga-moga
rahmat Allah dan salam sejahtera turun atas mereka tadi. Siapa? Iaitu penghulu kita. Siapa? Man la budda lana min minal iman bih, ialah sayyidina. Di segi baca boleh baca sayyidina, boleh sayyidana, boleh sayyiduna, boleh di sini. Nah, dari segi kaedah. Cuma yang mengaji kaedah kata kalau baca sayyidina jadi badal ataupun atas bayan pada man la alaman sayyidina. Kalau baca sayyiduna, orang kata jadi khabar mubtada mahzuf. Sayyiduna. Dan kalau baca sayyidana, orang mengaji kata baca dengan nasab jadi maf'ul fi'il mahzuf. Itu dari segi kaedah ya. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin, tak kala dia ada tanwin nun yang mati ada ketika sebut tapi tak ada pada tulis. Tengok pada tulis tak ada nun kan? Tak ada, yang ada sebagai tanda baris saja, garis dua, satu bagi bawah, satu lagi tandakan tanwin. Itu saja. Bukan arti tanwin itu bagi dua. Tanwin arti nun yang mati yang ada ketika kita sebut Muhammadin. Oleh kerana ada nun yang mati, apabila nak wasal dengan allazi, itu dia panggil hamzah wasal, maka lalu itu ditubikkan nun Muhammadinillazi. Tu kadang-kadang kita cari macam mana nun, main mana nun tak ada. Kan macam Muhammadinillazi, kita amat dan nun tak ada. Macam mana madini? Itu dah kaedah dia. Baik. Ialah yajib alaina sam'u, penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang wajib atas kita, yang mesti atas kita, yang wajib syarak boleh dengar. Yajib alaina sam'u, yang wajib atas kita boleh dengar. Maksud dengar sebagai terima akan ajaran. Ini isyarat nak ayat tu. Dengar di sini bukan murad dengar suara. Macam kita dah dengar ni dengar suara kan. Tapi makna dengar sini makna terima ajaran. Seperti kita dah kata dalam solat tu. Ucap tasmi' ketika kita i'tidal, kita kata apa? Sami'allahu liman hamidah. Kalau terjemah harfiah, sami'a arti dengar. Ikut cerita, telah dengar Allah bagi mereka yang telah puji iakannya. Itu asal terjemahan. Tapi makna macam mana? Makna telah terima Allah terima. Sebab tu disalahkannya Rabbana walakal hamd ataupun lakal haq. Wahai Tuhan kami, bagi Engkau lah kepujian, Engkau terima orang yang puji Engkau, Engkau terima orang puji Engkau. Lalu tu kita apa? Rabbana lakal hamdu. Riwayat Rabbana walakal hamdu. Satu riwayat Allahumma Rabbana walakal hamdu. Boleh kita campur. Jadi kalau ada yang kata Rabbana walakal hamd, iya. Ada yang kata Rabbana lakal hamd, iya juga. Ada yang hipung semua riwayat Allahumma Rabbana walakal hamd. Itu dia. Dan sebab itu pula ni macam-macam hikmah lah. Dan khilaf pula di antara ulama-ulama dari segi kata kalau kita berjamaah. Kalau solat seorang diri tak ada jadi perselisihan. Bila kita solat berjamaah kan, ada juga kita dengar ada yang kata macam mana? Dia bagi apabila imam hanya sami Allahu liman hamidah, imam bagi makmum Rabbana walakal hamd. Artinya satu kata sami Allahu liman hamidah khas bagi imam, Rabbana walakal hamd khas bagi makmum. Ada setengah kata, ada setengah kata himpun semua sekali, sama ada imam makmum. Itu yang kita dah bawa mazhab kita Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tak payah ubah-ubah lagi lah, kita berjalan atas jalan dah. Jalan pula jalan luar, jalan 4 jalur dah. Tak ada apa-apa dah. Tak kena ada pertikaian lah tu. Sami Allahu liman hamidah. Benar.
Makmum pun sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Bila kita sudah faham gitu, ada macam-macam hadis pada zahirnya bagi imam sami Allahu liman hamidah, makmum Rabbana walakal hamd, maka setengah ambil dengan zahir hadis itulah. Maka balik yang amal kata himpun semua sekali, hadis itu dijawabkan. Apabila bangun kata sami Allahu liman hamidah serta kata Rabbana walakal hamd. Jadi hak tu bahagian ulama membicarakan. Kita hanya terima daripada guru, kita amalkan dah betul dah. Itu dia. Klik kepada sini. Ada mana apa nak nyata tadi? Nak nyata betul sami'ah. Sami Allah telah dengar Allah, dengan mana terima Allah, mereka yang puji iakannya. Lalu kita pun puji Allah. Rabbana walakal hamd. Allah bagi engkau-lah kepujian, boleh terima siapa yang puji dia. Tengoknya dalam arti solat kita ni orang kalau faham tak? Itulah. Maksudnya dengan diterima dan taat, yakni patuh dan ikut akan sunnah. Apa sunnah? Yakni jalanannya, wattiba'u sunnatihi. Bila kita baca saja wakaf. Wattiba'u sunnatihi. Sunnah yakni jalanannya. Pada lugah sunnah makna jalanan, jalan. Kan kita nak mari mana-mana pun tak datang atas jalan. Kita berjalan atas jalan, kita kenera atas jalan, hatta dalam air sungai lah pun dia ikut jalan. Ke udara pun dia ikut jalan, bukan ikut rasa. Tengok kapal terbang nak, dia terbang bukan ikut rasa, dia ada jalan dia kan. Kadang-kadang nak pergi sini, pergi kat ni. Bos ni. Bapa tak begini selalu? Tak ikut jalan. Walaupun nampak angkasa udara luar, tapi dia gitu jalan. Kalau tidak ke, muka orang banyak datang kalau pergi ikut rasa nantilah. Ini tak pergi ikut jalan dia. Sekaligus main khayal juga, kita naik kapal terbang Belangga, tadi banyak Belangga datang muka banyak. Tapi tak, Masya Allah, dia ada peraturan dia kan. Yang ni nak pergi ke negara itu, terbang tingginya banyak mana kan, dan jalan ke arah mana. Sekali kita tengok nak pergi sini, rugi minyak. Kita kata ada, turut jalan kan. Lebih lagi kita dalam bandar ni, nak pergi rumah tu je rumahnya, kita lalu kan itu rumah. Kalau dulu boleh selalu pusing selalu masuk ke rumah. Sekarang tak boleh, kena ada U-turn jauh pula 2 kilometer. Sini. Ingat orang berjalan kaki, siapa orang berjalan kaki dulu? Dia dah sini lah, kalau dapat masuk rumah kita nak tengok. Dia kena ikut jalannya, jangan ikut rasanya, ikut jalan. Begitulah agama, dia ada jalannya. Tapi Allah Ta'ala gala sirat. Allah Ta'ala guna sabil. Sabilillah, jalan Allah. As-sirat al-mustaqim, jalan yang betul, jalan Allah. Apa tu? Agama. Itulah bagi sunnah. Lepas tu kita mengaji lagi apakah arti sunnah. Kadang-kadang keliru sangat ikut sunnah kan. Sunnah pada lughah ialah jalanan. Tapi bila kita mengaji sunnah pada istilah, jangan pula istilah ilmu apa. Panggil sunnah banyak dalam ilmu fiqh panggil sunnah. Dalam ilmu hadis panggil sunnah. Kita kena mengaji istilah ilmu hadis. Bila nak panggil sunnah, dia ada memberi takrif, definisi dia. Iaitu ma uthira 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fa'lan aw taqriran. Dia panggil sunnah, iaitu barang yang dinakal, yang diriwayat, diceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita apa dari Nabi? Perkataannya, seperti hadis akan datang, innamal a'malu binniyati. Ini barang yang dicerita, diriwayat daripada Nabi, perkataannya. Dia kata innamal a'malu binniyat.
au fi'lan, diceritakan perbuatannya. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada adalah dia penuh, dia sembahyang doa witir, dia adalah sembahyang, dia ada rakaat, dia ada sujud, lepas tu dia kata musallu kama raaitumuni usalli. Itu hadis perkataan dia, tapi dia buat tunjuk bagi sahabat tengok. Itu perbuatan dia. Au taqriran, ataupun pengakuan dia, akuan dia, panggil sunnah juga. Lagu mana akuan dia? Sahabat buat suatu perkara sekalipun dia tak buat, tapi dia diam. Seperti Khalid bin Walid makan binatang dak. Dak ni kan macam berjewak lah Pak kita ni dak. Khalid makan. Rasulullah SAW tengok tak makan. Ada riwayat kata dia nak hala tanya untuk nak menjemputnya. Apabila itu dak ya Rasulullah, akak tarik balik tangan dia. Khalid tak macam mana? Haram ke? Tak. Tidak ada pada bumi kaum aku. Muka dia orang Mekah, lahir di Mekah. Ibu Dak tidak ada di Mekah. Habis Ibu Dak nak ikut Riyadh pun. Nah, maka tidak ada di bumi kaum aku. Rupa-rupanya dia tu tak suka kalau orang bertanya panggil tak berahi. Sebab kita tak pernah makan belut dah. Orang akak belut orang lain makan dia dah tengok je. Kenapa kamu tak rasa? Tak biasa makan, katanya tak pernah. Sekaligus ingat ke ular. Macam-macam orang tak minat tu. Tak halal ke? Halal, tapi saya tak pernah makan. Halal, saya tak pernah makan. Itu je. Jadi bermakna kata dia tidak makan sendiri, tetapi dia tidak larang, dia tidak tegak. Jadi yang dia panggil taqrir itu pun sunnah juga secara taqririyah, secara akuan dia. Dan sahabat duk bercakap, beberapa cakap dia dengar, diam, tak ada tegur apa-apa. Juga sunnah dia panggil. Itu panggil istilah hadis. Tapi kalau kita mengaji dalam istilah fiqh, sunnah iaitu lawanan makruh. Tapi kita baca tu lain. Bila kita mengaji fiqh, kita tak baca sunnah, kita baca sunnah. Jadi waqaf dengan ta. Wajib, sunnah, kata gitu. Tak ada kata wajib, sunnah, makruh, haram. Wajib, sunnah. Jadi teralih daripada sebutan kita. Daripada waqaf dengan ha, sunnah, teralih dia kepada waqaf dengan ta, sunnat. Maka takrif dia macam mana? Iaitu barang yang dijanjikan dengan beri pahala apabila kerjanya dengan ikhlas, ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Itu sunnah di segi fiqh. Barang yang dijanji dengan beri pahala apabila kerjanya dengan ikhlas dan tidak dijanji seksa apabila tidak kerjanya. Itu sunnah di segi fiqh. Maka kadang-kadang bergadang, ini kata sunnah, ini kata bukan sunnah, wajib macam-macam tadi. Itu kita faham istilah, cukup. Maka itulah apa dia yang mesti sebagai terimakan ajaran dan taat, yakni patuh dan ikut akan sunnah, yakni jalanannya. Wa ala alihi at-tahirin minal mu'minin wa ahli baitih, artinya dan mudah-mudahan rahmat dan selamat itu juga atas keluarganya yang suci. Ini agak panggil selawat dengan jalan ikutan. Ini timbul satu soalan, boleh tak kita nak selawat secara istiqlal, secara asing kepada lain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau lain pada Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam? Jawabnya tak harus. Asal kata makruh. Masalah kita kata Sayyidina Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Tu kita panggil selawat ke atas lain. Tak boleh. Adapun dengan jalan ikut tak apa. Bila kata apa dia? Kata Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alaihi, sebagai ikut begitu. Ataupun ala alihi, itu bagi ikut tak panggil boleh lah. Nak selawat atas dia dulu tak boleh. Kata Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam tak boleh, alaihi salatu wassalam tak boleh, alaihi salam tak apa lagi. Tu tadi satu pula pengajian pula situ. Ini yang panggil selawat dengan jalan tab'an.
Bila kita selawat di atas pengulu kita, diikut pula selawat atas keluarganya wa ala alihi, keluarganya yang suci yakni dari syirik, daripada segala orang mukmin dan ahli rumah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli bait, dan atas segala sahabatnya. Mudah-mudahan rahmat dan selamat itu atas segala sahabatnya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang ikut akan mereka itu, akan segala sahabat radhiyallahu anhum, yang telah mengkurbankan akan diri mereka itu kerana menuntuti atau mencari akan keredaan Allah. Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana, akan kelebihannya dan maghfirah, yakni keampunan daripadanya subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga Allah memberi keampunan. Itu sebagai muqaddimah bagi kita. Selepas pada ni dia paling baik. Lepas pada selesai laluan kita, maka main nak menyata pula apakah sebab dipilihkan hadis ini dijadikan suatu syarahan kerana beberapa sebab. Nampaknya cukup sebagai laluan kita. Amma ba'du, maka ketahui oleh kamu ayyuhal ikhwan, wallahu ta'ala a'lam. Lepas tu masa kita tu sampai berapa tu? Kira-kira sekarang ni kalau mengikut di sini dah 9.35. Kalau mengikut jam kita di sana hanya baru 8. Baru 8.35. Masih awal lagi lah kat sini kata. Awal lagi lah. Awal. Gitu putih awal dan awal. Masih awal lagi kat sini kata. Tadi kata awal lagi lah. Masih awal lagi. Baik, bagaimana walau sekalipun kita boleh kita kata setengah jam lagi. Okey? Boleh? Setengah jam lagi masanya, maka di masa setengah jam ni kita isi dan penuhkan dengan soal-soalan kalau sekiranya ada. Kalau sekiranya ada soalan, boleh kita mengisi ke dalam masa setengah jam lagi, lebih kuranglah insya-Allah taala. Kalau ada, boleh dengan mulut selalu. Boleh. Ada ingin bertanya apa, boleh selalu, supaya tak merugikan masa. Kalau ada, boleh? Ada. Ada sebenarnya soalan, tapi soalan tertanya-tanya dalam diri, tak keluar dari mulut. Jadi segan lah, gitulah dah. Tak payahlah, tapi yang mana nak keluar, dia keluar satu, dia keluar, yang kedua, yang ketiga. Boleh. Ya, terima kasih. Iya. Ya. Baik. Maksudnya kita itu orang musafir. Betul? Kita seorang musafir keluar daripada Lumpur ke Perak ke. Lalu mari ke Pulau Pinang umpamanya, maka dalam keadaan kita ni orang musafir. Ya. Kita ni dalam keadaan kita ni orang musafir. Selepas tu kebetulan hari Jumaat. Kan? Kebetulan hari Jumaat, maka kita pergi sembahyang Jumaat bersama. Kau tidak? Tak pergi nah? Baik. Bila sampai masa Jumaat,
Tak kalau kita orang musafir, kita tahu juga hukumnya tak wajib atas orang musafir itu hadir jemaah. Tapi di samping tak wajib pun kalau kita hadir juga jemaah itu sah. Kan? Tak wajib atas kita orang yang musafir hadir jemaah. Tapi kalau kita hadir juga jemaah itu sah dengan syarat-syaratnya. Pada sahnya tak perlu lagi sembahyang zuhur. Baik. Kebetulan kita orang musafir itu dia harus pula jamak. Kan himpun satu waktu dua solat. Ini untuk rukhsah kemudahan bagi kita orang musafir antara lain. Nah, rahmat Allah lah ni. Nah, kerana musafir ni as-safaru qit'atun minal azab. Dalam perjalanan suatu bahagian daripada kesusahan. Lalu Allah Ta'ala beri kemudahan, boleh satu waktu himpun dua solat. Cara himpun lebih pula dua bentuk, dua bahagian. Sama ada nak ambilkan yang pertama, mari himpun, dalam yang kedua kita panggil jamak takhir. Seperti kita masuk waktu zuhur, kita niatkan nak solat zuhur dalam waktu asar, panggil jamak, kita takhirkan. Kalau tidak kerana musafir, haram sengaja menghabiskan waktu solat dengan tak solat, kan? Tapi kerana kita orang musafir, dibolehkan. Baik, apabila hari Jumaat kita tidak pergi solat Jumaat, kita orang musafir, maka di situ haruskah tidak kita nak jamak takhir zuhur dengan asar? Ya, jawabnya samanya, lain pada hari Jumaat pun samalah. Daripada jemaah Sabtu, Ahad, Isnin, seminggu hari itu bagi kita orang dalam musafir harus saja nak jamak takhir ataupun takdim, jamak zuhur dalam asar boleh. Tetapi tapi sekali lagi, kalau kita orang musafir yang tak wajib hadir jemaah pun di safir itu kita hadir juga. Bila hadir kita sembahyang jemaah, sah jemaahnya, maka kita nak jamak juga. Maka yang harusnya jamak hanya takdim, tak boleh nak jamak takhir. Kerana jamak takdim semasa kita sembahyang jemaah, sama ada niat dalam takbirnya ataupun di dalam solat, selagi tak beri salam, boleh saja kita niat aku nak sembahyang asar dalam waktu zuhur. Sudah sembahyang jemaah, bangun solat asar. Adapun kita nak takhir jemaah dalam asar, itu tak boleh. Sampai jemaah, aku nak jamak jemaah dalam asar, tak boleh. Kerana syarat jemaah nak sah itu satu, kena di dalam waktunya. Bila kita takhir, dia habis waktu. Sebab tak boleh jemaah kita nak jamak dengan asar secara takhir, tak boleh. Adapun jamak dengan asar secara takdim, itu boleh harus. Ada persoalan tadi, kita orang musafir sampai hari Jumaat tak hadir Jumaat, maka tak ada apa, ada tak hadir Jumaat, harus kita takhirkan zuhur jamak dengan asar, bukan jamak Jumaat dengan asar. Bukan. Bukan jamak Jumaat dengan asar, jamak zuhur dengan asar, maka boleh secara takdim, secara takhir. Itu dia nah. Ya. Apa tu? Boleh? Sebelum pada soalan tu dibaca, kita tengok saja ada di depan ni nah. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah farak perbezaan antara ahli kitab dengan orang beriman? Kerana ahli kitab mereka umat Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebab ada soalan berkatanya begini. Soalan kata begini, adakah ahli kitab itu orang yang beriman? Itu soalan. Maka untuk jadi jawapan tak payahlah cuma kita buka saja minda. Kalau pintu tertutup, kita buka pintu, lepas tu sudah kita tengok sendiri apa yang ada di dalam. Ingat tak surah Al-Bayyinah? Ingat ada surah Al-Bayyinah? Apa surah Al-Bayyinah? Lam yakuni. Ingat ada surah Lam yakuni? Lam yakun. Cuba baca. Lam yakunil ladzina kafaru
min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ada bagi surah Al-Bayyinah tu baik namanya situ. Kemudian kita pergi Al-Akhbar sekali lagi. Innal ladzina kafaru. Allahu akbar. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tu jawapan dekat situ. Lepas tu yang tanya kata tadi, adakah ahli kitab atau orang yang beriman? Nak bagi orang apa? Allah Ta'ala kata, lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fina apa dia? Munfakina. Tak pernah. Lam yakun. Taklah orang apa dia? Lam yakunil ladzina kafaru. Orang yang telah kufur. Siapa orang yang telah kufur? Min lil bayan. Nak menyatakan alladzina kafaru tu apa dia? Satu bagiannya min ahlil kitab. Tak dipakaikan makna perkataan ahli kitab malaikat khususnya al-Yahud wal Nasara. Sebab mereka ni punya kitab. Allah panggilkan mereka kafir ahlil kitab. Dia punya kitab. Sebab kitab dia punya kitab Taurat. Nasara punya kitab Injil. Kitab Taurat aslinya diturunkan atas Musa AS. Dan kitab Injil aslinya diturun atas Nabi Isa AS. Tetapi dua-dua kitab itu sudah dinasahkan apabila datangnya bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu kena beriman dengan Nabi Muhammad. Bila mereka beriman dengan Nabi Muhammad, mereka dapat dua kelebihan. Oh, kelebihan besarlah. Sebab dulu dia beriman dengan kitab dulu. Bilanya dan cepat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman pula. Tadi ya. Maka mereka boleh yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi hingga ila akhir ayat. Artinya ahli kitab kufur sebab dia tak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila tak beriman dengan Nabi Muhammad, pada hakikat tak beriman dengan Musa. Tak beriman dengan Isa. Sebab Isa ada beri pesanan, ya bani apa dia wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad ila akhir ayat. Allah menceritakan beritahu kata Isa masa dia dulu belum diangkatkan dia ke langit, dia pernah istihar sebut oleh Muhammad Muhammad wa dia panggil sakut dengan suatu perkataan uzkur dan sebut oleh Muhammad suatu ketika dulu qala Isa pernah berkata oleh Isa ibnu Maryam, inni rasul ya bani Israel. Hai bani Israel, anak cucu Israel yakni Yaqub. Hai Israel, hai anak cucu Israel, anak cucu Yaqub. Inni sesungguhnya aku Rasulullah. Aku adalah utusan Allah, suruhan Allah, penyuruh Allah yang aku menyampaikan kepada kamu ilaikum. Hal keadaan aku ni musaddiqan. Dia menyatakan aku ni selain pada Rasul Allah kepada kamu, aku juga seorang yang membenarkan kitab yang telah turun atas Musa dulu. Makna kata orang nabi-nabi rasul-rasulnya panggil ijma' daripada Adam alaihissalam hingga kepada Nabi akhir zaman, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ikhtilaf di segi usuluddin. Satu.
Lepas tu Isa kata, aku ni selain pada Rasul Allah kepada kamu, aku yang membenarkan, menyatakan benar kitab Taurat yang turun atas Musa dulu. Musaddiqan lima baina yadayya. Aku membenarkan barang kitab yang telah turun dulu pada aku. Apa dia? Minat Taurat. Daripada kitab Taurat tu sebenar tu. Tapi kamu ubah. Ada kamu ubah. Dan wa mubasyiran. Dan selain pada aku nak menyatakan kata aku rasul, aku nak menyatakan pula wa mubasyiran. Aku nak memberitakan berita gembira kepada kamu. Wa mubasyiran bi rasul, dengan seorang rasul yati, yang lagi akan datang, min ba'di, selepas daripada aku nanti akan datang seorang rasul, min ba'di ismuhu Ahmad. Boleh tawasal min ba'di ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Itu masyhur di kitab dulu Ahmad. Kak Nabi Ahmad Nabi mana? Kalau tunggu Ahmad tak temu. Nabi Muhammad dah lepas dah. Dan nanti Nabi Ahmad sekali lagi. Iyalah Muhammad tu. Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Tapi falamma ja'ahum, mereka kafaru bihi. Mereka kupu, tak percaya. Sehingga siapa bukan mereka saja tu tak percaya. Ketua pemimpin ulama dia bukan mereka saja. Dia bimbang pula, takut orang-orang belakang daripada keturunan dia beriman dengan Muhammad. Siapa sanggup mereka ubahkan, yuharrifunal kalima amma wadi'i. Siapa dia ubah kitab Taurat, tetap menyatakan sifat Nabi akhir zaman kelak. Warna kulitnya putih, capu merah. Dan matanya bercelak. Tak kena dicelakkan lagi. Dan rambutnya al-ja'd, ekal. Orang tanya panggil pelak. Rambut pelak, bukan kotak, bukan kerotok, bukan rambut ginting, tapi rambutnya pelak, ekal. Dan tubuhannya sederhana, tidak terlalu tinggi orang tanya panggil. Tidaknya pendek, hanya tubuhnya sederhana. Itu 2-3 sifat. Tapi orang Yahudi ubah, ahli kitab ubah. Tak ada skrin tekan ni. Ya, ada jadi apa, bising apa belakang. Tapi mereka ubahkan, ditukar yang kata mana? Rambut yang ekal ditukar yang kata rambut betul. Warna yang putih campur merah diubahkan dengan hitam manis. Jadi bagi orang awam, bila ulama menyatakan mau nak kenal Nabi akhir zaman, bila dia datang kelak mau beriman dengannya, tapi sifat-sifatnya begini rupanya, dia tukar. Jadi bila orang awam tengok sampai masa Nabi Muhammad SAW, aku ada Nabi yang telah dicerita dalam kitab Taurat kamu, maka dia ambil kitab Taurat, dia baca. Dalam kitab Taurat menyatakan bahawa Nabi akhir zaman rupanya tinggi, ataupun katakan pendek, matanya hijau, rambutnya betul bukan. Tengok, ni kitab Taurat kami, ni kitab Allah menyatakan begini. Ini bukan dengan sendiri, ini bukan. Siapa buat tu? Daripada ulama mereka. Tu Allah Ta'ala tu sebut sangat tu. Apa nama ni? Apabila datanya Rasul membenarkan hak sebenar, mereka itu ambilkan kitab, letak di belakang. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim. Saya ambil rahsia ni. Apabila datang Rasul yang sebenar mari menceritakan, mereka ahli kitab seolah-olah ambil kitab letak di belakang. Ka'annahum la ya'lamu, seakan-akan mereka tak tahu, walau mereka alim.
Ini dia panggil ulama usul namanya. Orang Melayu tani panggil, kalau tahu tak amal, orang Melayu kata ilmu buat pelapik ungu. Kata ni panggil itu. Ilmu tahu pandai tapi tak beramal, seolah-olah ilmu tu di bawah ungu. Ino dan dunia. Allah Ta'ala panggil kepada ulama ahli kitab, mereka itu macam mana? Nabaza fariqum minan ladzina utul kitab, mencampur ke oleh sebelumnya daripada ulama ahli kitab kitab Allah diletak wara'a zuhur, dia tak di belakang, salah susuk di belakang. Yang ni hak sebenar rupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam putih campur merah tapi ditukar dengan hitaman. Apa ini? Nampak sikit saja tukarnya, tapi orang awam berjuta-juta pula tak percaya ni bukan Nabi Muhammad, ni bukan. Sebab dia Taurat kami raya warnanya hitam ni. Ini putih bukan. Supaya kita kalau orang cerita kita nak berjumpa dengan kita belum kenal dia berilah sifat mu nak kenal dia tu ni 1, 2, 3 sifat kita pun bawa mana yang nama ni ni nama ni bukan nama ni ya saya yang dapat di sini rumahnya di sini nombor rumah ya saya keturunan ayah saya kita tengok atas tengok ke bawah ya orang cerita kata hitam yang ni putih bukan ni tu tu yang kata Allah Ta'ala sebut yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ih. Itulah jadi kesimpulannya surah ini bila soal adakah ahli kitab itu orang yang beriman, jawabnya bukan orang beriman, orang yang kufur. Allah menjelaskan innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Ahli kitab al-Yahud dan Nasara, takkah mereka beriman? Beriman apa? Beriman dengan Musa. Beriman dengan Musa je bukan mukmin. Sahabat yang sebut juga kita selalu ingat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun, semua rasul sendiri orang mukmin semua kullun amana billah, nak panggil mereka beriman dengan Allah. Okey, ahli kitab beriman dengan Allah, katakan dakwaan kullun amana billah wa malaikatihi, ya dia beriman dengan segala malaikat, wa kutubihi, situ mengaji kata jamak segala kitabnya, segala kitab Allah. Enggak setengah daripada kutubihi itu apa? Quran. Tak beriman dengan Quran bukan dah nak panggil kamu mukmin, kena amana billah wa rusulihi wa kutubihi, segala kitab. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ini beriman dengan Taurat saja, tak dengan Injil, tak dengan Quran. Maka bukanlah. Lagi wa rusulihi, nanti kata jamak, beriman dengan segala rasulnya. Maka segala rasul termasuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak beriman kita orang mukmin, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kita orang mukmin tidak mencerai-berai, tidak membelah bagi antara segala rasul. Kita beriman dengan Nabi Muhammad, beriman dengan Nabi Musa. Semua nabi-nabi yang diceritakan Nabi Muhammad kita beriman semua. La nufarriqu baina ahadin min rusuli. Adapun mereka menceraikan, beriman dengan Musa, tak beriman dengan Isa. Sekalipun Isa Bani Israel juga, siapa mereka usaha nak bunuh Isa, walah Bani Israel juga. Tengok katakanlah Muhammad ni talian Arab, talian Ismail, itu Isa talian Ishak juga. Ini maka fahamlah kita. Beriman arti percaya. Bila tanya adakah ahli kitab tu orang yang beriman, adakah orang yang percaya, tak kena panggil beriman, dia kena kait 6. Beriman dengan rukun yang 6 tu. Maka setengahnya beriman dengan segala kitab, beriman dengan segala rasul. Mereka beriman dengan setengah-setengah kitab, dengan setengah. Artinya iman tak sah. Bila iman tak sah, panggil bukan mukmin. Seperti kita solat, tapi baca Fatihah, rokok, setelah rokok sujud selalu.
Dia tanya kenapa tidak iktidak? Dia kata seribu salah. Jadi kerana dekat dah dengan sujud bakal selalu. Kalau balik kena sujud pula bakal selalu. Rokok-rokok Allah sujud selalu. Saya terlupa. Terlupa kalau ingat kena bangun semula. Sudah solat apa orang ketemu tak ada tidak. Aku terlupa. Tapi baru ingat. Boleh bangun tambah serkat lagi. Dah lama dah astagfirullahaladzim berdoa sudah raya. Maka tu kena solat semula katanya. Sebab solat itu tidak sah. Begitulah iman bila tak cukup rukunnya 6, maka iman tidak sah. Bila tidak sah, masalah Allah Taala kata innal ladzina kafaru min ahli kitab. Itulah. Baik. Masa kita ni cukup dah. Nak ada syarat dengan soalan tangan sikit. Pendek-pendek boleh. Dalam surah yang dimaksudkan dengan umat wasata Iya, ialah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kum dia kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kamu untuk kita ke siapa? Hai umat Muhammad. Kami menjadikan kamu ini ummatan wasatan, umat yang sederhana. Nak sederhana ni cukup baiklah. Tidak sangat keras, tidak sangat lembutnya. Sederhana ni amat susah sekali kita nak tak sederhana. Tidak sangat borok. Ini suatu sifat tercela, borok. Kalau murah, itu sifat kena. Tidak sangat bakhil, orang tadi kata kedeku. Tidak kedeku, ini sifat tercela. Tidak juga borok, dia panggil meluahkan perbelanjaan. Itu panggil borok. Itu juga sifat tercela. Maka yang maunya khairul umur awsatuha ataupun awsatuha, dah dua perkataan. Nak yang sederhana. Kalau itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umumnya dia umat yang sederhana. Ini umumnya dulu. Apalagi beriman pula, sebab bila kita jadi orang mukmin dia kena sederhana. Dalam kita bercakap masalah pun sederhana. Sebab tu masalah khilaf klik pada sederhana. Kalau kau ni kata wajib, kau ni kata sunat, ini nasbah pada orang-orang yang tak sama. Orang yang kuat semangatnya wajib sembahyang witir. Orang mazhab Hanafi wajib sembahyang witir. Dia orang kuat, bagus bagi dia. Tak sembahyang witir haram berdosa, tak boleh jadi saksi kalau terus tinggal witir. Bagus dengan sifat dia tu orang kuat. Ada wajib. Kita ni orang lembut ni sunat sembahyang witir. Sebab tu tak buat pun tak ada berdosa lah kita mazhab. Sunat ini sederhana. Tilik pada nasbah yang ni, nasbah yang ni. Jadi agama Islam agama yang sederhana. Kan? Tak ada jadi keberatan lah. Jadi ummatan wasata litakunu syuhada. Ini siapa pula dia kata bila umat yang sederhana akhirat esok kelebihan dia tu dia jadi saksi. Yang siapa ada riwayat berkaitan dengan ayat itu, bila bergaduh, bila ada kita panggil apa dia, ada orang tanya panggil berguan. Saya panggil dah khasomah. Yang ni ada mengadu yang ni dia orang tanya panggil berguan. Berguan panggil dah. Munasabah asal bergulawan. Rekan-rekan kata berguan. Tapi jadi berguam tak sini tu kami mak. Berguam. Sebenarnya bergulawan lah. Itu sebenarnya bergulawan. Khalid dia mengadu kata si Umar ini ambil harta dia, yang ni tak bagi, ni panggil mari, ni kata bini, yang ni kata tak, ini kata demi Allah. Orang panggil dua tu bergulawan. Bila bergulawan dua dengan berguan, tapi tak ada bagi berguam dengan gitu dah. Mana bergulawan baik. Akhirat esok akan berguan lah antara Nabi dengan umat. Setengah-setengah umat tak sanggup kata sampai dakwah kepadanya. Sampai dia kata kami tak sampai dakwah. Kenapa nak ambil salah kami tak sampai dakwah?
Maka Allah Ta'ala tanya pihak Nabi-Nabi, adakah kamu tidak menyampai? Para Nabi-Nabi Nuh baik, Ibrahim baik, semua umat dulu, kaum dulu, Nabi dulu, kata kami dah menyampai. Baik, ini umatmu kata tak menyampai. Jadi berguang gitu. Mana saksi? Mana saksi? Saksinya tunjuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajibnya umat kemudian jadi saksi macam mana masa berlaku kita belum ada. Yang umat Muhammad belum ada. Lalu tu pihak yang umat kata kami tidak terima syahadat saksi itu kerana mereka tak sempat masa dengan kami, mereka umat kemudian. Bagaimana nak tahu hak kami? Maka Allah Ta'ala tanya riwayat ada. Bagaimana mu sanggup jadi saksi sedangkan mu orang kemudian? Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami percaya dengan Quran kita engkau ya Allah. Kami percaya dengan Muhammad Rasul engkau. Semua kami dapat tahu melalui Quran engkau berceritakan Nabi Nuh telah berdakwah. Nabi Ibrahim telah berdakwah. Nabi Musa telah berdakwah, telah menyampai dan yang tak percaya pada neraka kami tahu mengikut engkau cerita engkau benar wahai Tuhanku. Dan kami percaya Nabi akan cerita tentang kisah-kisah dulu. Kalau itu okey. Ini kata ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Itulah kedudukan. Oleh demikian syukurlah kita banyak walaupun kita bagi di akhir zaman, tapi akhir zaman umat bagi Nabi yang akhir zaman sallallahu alaihi wasallam, umat dia terlebih sekali. Maka bila Nabi terlebih sekali, kita umat bagi yang lebih, umat juga lebih daripada umat-umat lain, masya-Allah. Tapi dengan kaitnya beriman, mana lebih umat saja tak beriman bukanlah. Itulah syukur kita. Maka masa kita pun bagaimana janji tadi sudah pun sampai ke hujungnya. Sekarang jam 10:05 mengikut tanya sini maka dengan sekadar itu sajalah dulu apa dia kita azamkan bersama, semoga-moga dengan izin Allah Subhanahu wa taala lain kali kita akan bertemu lagi insya-Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka as-salamah والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة والأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا فيه وعملا مقبولا وسعادة الدارين. ربنا آمنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.